Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan, itu tentang penulisan. Kemudian yang kelima yang disebut oleh Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, al-amalu bih, beramal. Beramal dengan ilmu yang diperolehi. Kerana itu makin banyak ilmu yang kita perolehi, sebenarnya makin berat tanggungjawab kita. Sebab itu kita cukup tak bersetuju dengan, saya sebut betul-betul jelasnya, dengan sebahagian daripada kelompok-kelompok tarikat yang menyeleweng. Yang mana sebahagian, kelompok bukan semua, sebahagian kelompok yang menyeleweng, di mana sebahagian daripada mereka ini apabila mencapai kedudukan dan peringkat-peringkat tertentu, maqam tertentu, gugur amal. Tak apa, tak semayang pun tak apa dah. Pasal apa? Pasal maqam tinggi. Dan perkara itu berlaku secara peribadi ke atas diri saya sendiri. Masa sekolah dulu teringin nak ikut. Maka kita pun pergi kepada seorang guru ini, melalui perantara dengan guru tersebut. Dikatakan kepada dia, kata dia nak ajak kita untuk program bersuluk. Yang mana program bersuluk ni bertujuan untuk nak naikkan kedudukan kita. Kira nak bagi jadi PhD lah. Sebelum PhD tu dia master dulu. Nak bagi naik master, lepas tu baru PhD. Jadi nak naik makam-makam ni, dia kata, dan program bersuluk itu dibuat pada hari Jumaat. Maka melalui perantara ni, dia kata, kami bertanya kepada dia, macam mana ni kami nak sembahyang Jumaat? Sebab bersuluk ni kena fokus. Jadi dia kata guru, gugur tanggungjawab solat Jumaat bagi kamu kerana kamu nak bersuluk. Sebab untuk nak naik makam. Subhanallah. Tuan-tuan, ni ajaran siapa ni yang boleh gugur solat Jumaat ni? Bahkan di sana terdapat hadis-hadis yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan bermusafir pada pagi Jumaat. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau boleh nak suruh kita sembahyang Jumaat, mendengar khutbah, mendengar pesanan-pesanan daripada mimbar, mengulas isu-isu semasa, menyelesaikan masalah umat. Itu tujuan khutbah. Bukan nak suruh orang tidur. Kita kena dengar khutbah, tuan-tuan. Kita kena dengar khutbah. Kalau masa majlis tazkirah sebelum daripada Jumaat, tak apa nak tidur pun tidur. Tapi masa khutbah dan Tok Khatib naik saja bagi Assalamualaikum warahmatullahi, semua beralih duduk rapat dengan mimbar, tengok lubang hidung Tok Khatib. Saya tengok lubang hidung dia lah. Saya bagi contoh lah, maksudnya tengok, fokus pada wajah dia. Tengok betul-betul. Jadi ini tentang solat Jumaat. Jadi bagaimana mungkin gugur tanggungjawab kita sedangkan kita ada ilmu tentang kewajipan sembahyang Jumaat. Tiba-tiba semata-mata untuk perkara yang belum pasti kebenaran dan kesahihannya, gugur tanggungjawab. Mana boleh? Lagi ada ilmu, lagi wajib untuk kita beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala man tusa'ar biha fi jahannam ar-rajulu alladhi ya'muru an-nas wa la ya'tamir wa yanha an-nas wa la yantahi." Subhanallah. Orang yang pertama yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api yang menyala daripada neraka Jahannam, iaitu orang yang mana dia menyuruh manusia melakukan kebaikan. Yakni dia ada ilmu, dia suruh orang buat baik, tetapi dia tidak melaksana kebaikan tersebut. Dia melarang manusia daripada keburukan, kejahatan dan maksiat, tetapi dia sendiri terus melakukan maksiat dan kejahatan tersebut. Jadi ini tanggungjawab kita. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu berkata sesuatu yang kamu tidak lakukan? Dan merupakan satu dosa yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala berkata sesuatu yang tidak kita lakukan. Jadi kita boleh ilmu, tuan-tuan, cepat-cepat balik beramai. Orang duk tanya, "Ustaz, macam mana kita nak konsisten?" Sebab kadang-kadang dia mesyeh. Mesyeh ni maksud dia, hari ni aku nak sembahyang. Sembahyang tak berhenti, besok tak sembahyang dah. Pun ada juga nak sembahyang tahajud, bangun malam qiyamul lail, bangun tengah malam daripada sampai ke subuh.
Lepas tu tidur, habis langgar zorak tak sembahyang. Subuh tak sembahyang, semua tak sembahyang. Besok tak ada dah sembahyang qiyamul lail. Tuan-tuan, ini tak boleh perkara seperti ini. Kita nak beramal, kita nak konsisten dalam beramal. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah ma dawama alaih wa in qal. Amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang selalu buat, mudawamah, sentiasa buat walaupun sikit. Ni cara kita nak konsisten dalam beramal. Jangan kita gairah sangat. Semua balik, semua nak beramai, semua nak beramai, sehinggakan satu ketika. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada masa yang disebut sebagai fatrah. Fatrah ni, futur ni, sampai ke satu peringkat yang dah rasa lama dah aku beramai ni, nak rehat lah. Banyak dah aku beramai ni, berasa dah cukup dah tu. Tuan-tuan, jangan main-main. Jangan terkejut sekiranya ada manusia masuk syurga kerana anjing. Jangan terkejut ada manusia yang masuk neraka kerana kucing. Dia beramai tara mana pun, tapi dia masuk neraka pasal sekok kucing lah. Sebab dia kurung kucing tu, sebab dia seksa kucing tu. Jadi sebab tu, biar amalan kita konsisten, setidak-tidaknya dosa-dosa kita dapat ditampung dan ditutup dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, innal hasanat, bahkan Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, yudhibna sayyiat. Dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ia akan dapat menghapuskan segala keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Jadi mesti dengan amal. Nak konsisten dalam beramal, pertama sekali mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, dia jadi masalah. Contoh, datang 5 ustaz mengajak di sini. Saya mengajak, besok ustaz lain. Kita nak tahu pandangan ustaz. Kita tak mau tahu hujah yang ustaz bagi. Tak apa ustaz, saya tak mau. Ustaz kata lagu mana? Ustaz, pandangan ustaz macam mana? Saya nak tahu ustaz kata apa. Ada orang macam tu. Dia tak mau dengar dah hujah yang ustaz sampaikan. Jadi besok pun lagu tu, lusa pun lagu tu, yang mana 5 orang ustaz ni memiliki pandangan yang berbeza terhadap satu-satu isu dan satu-satu amalan. Maka mangsanya adalah kita. Aku nak beramai hak mana satu ni? Macam mana kita nak konsisten? Ustaz ni kata macam ni. Esok ustaz tu kata macam dia pula. Lusa ustaz tu kata macam dia pula. Macam mana nak konsisten? Sebab itu kena ada ilmu. Kita bukan mengetahui perkataan sahaja tanpa mengetahui hujah. Kalau mengetahui perkataan sahaja tanpa mengetahui hujah, itulah yang dinamakan sebagai taklid. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, qabulu qawlin bila hujah. Menerima sesuatu perkataan tanpa hujah. Tak mau dengar hujah, nak dengar perkataan. Lagu ni kita tak mau. Kita biar ajak diri kita dengar hujah. Apa logiknya, apa dalil, khususnya dalilnya Al-Quran, hadis Nabi SAW dan sebagainya, untuk kita praktikkan dan untuk kita amalkan supaya lebih konsisten.